Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 26/9/23 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang pertama. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 47 sehingga ayat 52. Tajuk perbincangan ayat kita ini iaitulah tentang Allah Ta'ala mengungkit, memperingatkan Bani Israel beberapa nikmat yang dianugerahkan. Dalam senarai ayat-ayat yang kita akan baca nanti, ada 10 nikmat Allah Ta'ala anugerahkan kepada Bani Israel. Allah ungkit balik supaya mereka jangan lupa. Kita mudah lalai, lara ni sebab lupa nikmat. Satu lagi, terlupa kepada Al-Mun'im Al-Haqiqi, pemberi nikmat yang sebenar siapa? Allah. Bila kita terlupa ke Allah, kita nampak manusia beri. Tak boleh. Tapi bila manusia beri, kita juga kena terima kasih. Jangan pula kata awak tak ada apa, Allah semua beri. Itu pesombong nama dia. Jadi dua-dua. La yashkurillah man la yashkurin nas. Kita tidak syukur pada Allah Ta'ala kalau tak terima kasih pada orang yang memberi. Jadi adab, peraturan itu ada. Kemudian Allah Ta'ala peringatkan di antaranya, Allah selamatkan tok nenek mereka daripada perhambaan, penindasan yang telah dibuat oleh mendiang Fir'aun kepada mereka. Dan Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang munajat Nabi Musa 40 malam. Nabi Musa bermunajat di Tur Sina. Nabi Musa tinggal, dia buat ona. Allahu Akbar. Nabi Musa munajat di Tur Sina, puak-puak Bani Israel buat ona, sembah anak lembu. Itulah yang kita kata bahayanya. Kemudian di antara nikmat Allah Ta'ala, Allah maafkan, terima taubat mereka. Walaupun dia bersalah, dia bertaubat, maka taubat mereka diterima. Jadi para jemaah sekalian, kita baca ayat ini panjang, ana akan ambil 2 ayat je. Kemudian kita sambung pada huraiannya, insya-Allah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Balik kita kepada tafsir, terjemahan ayat. Ayat ini Allah Ta'ala khitab, tuju kepada Bani Israel. Kita dah sebut dalam siri lepas, siapakah Bani Israel? Iaitulah anak cucu Nabi Yaqub. Israel itu Yaqub. Jadi Bani maknanya anak-anak,
Yaqub, anak cucu cicit ciak-ciak ada belakang lah tu, termasuk belakang. Maka Allah SWT sebut ada 10 nikmat yang dianugerahkan kepada mereka. 10 nikmat Tuhan kata, aku beri kamu, Bani Israel, kamu jangan kerah kepala, jangan buat tak reti bahasa. Jadi sebagai muqaddimah, sebelum disebut nikmat yang besar itu, Allah Ta'ala sebut dulu, panggil dulu. Tengok ayat 47. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, kenangkanlah nikmat-nikmatku yang aku telah kurniakan kepada kamu. Dan ingatlah, sakat dulu, an'amtu alaikum, aku kurniakan ke atas kamu. Apa dia maksud ayat ini? Ya Bani Yaqub, anak cucu Yaqub. Dia panggil bangkit, orang panggil bahasa Melayu kata bangkit asal. Nah, manggil fasa. Anak cucu Yaqub, tukmu orang baik, tuk ayahmu Nabi Ibrahim, orang yang sangat ikhlas tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lah Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Ibrahim itu tok yin dia. Tok yin. Orang kampung tu tok yin. Budak-budak ni tak panggil tok dah, dia panggil tok bah. Tok bah. Panggil nenek lah, tok ma apa tukar dia boleh. Nenek, baru kita muda insaf. Cucu mari dak nenek. Berasa tua kita. Ni mai tok ma. Tu ya tua-tua ke diri pun kena lutong lagi tu tu. Tak apa nak jadi tua. Panggil lah pun nak suruh bunyi muda. Gitulah main dengan manusia ni kak. Tak. Baik. Mari kita pergi ke Bani Israel, jangan duk cara kau makcik kita. Marah dia mau tak pasal. Ada. Ya Bani Yaqub, kunu misla abikum fi mutaba'atil haqq. Hendaklah kamu jadi seperti datuk kamu, ayahmu, tukmu, tuk ayahmu. Ingatlah nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah Allah berikan kepada datuk nenek kamu. Zikran, suatu ingatan yang menyebabkan kamu khusyuk, kamu tunduk kepada peraturan Allah, kamu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah nikmat itu? Ingat saja, la bidukhul fi dinihi, kamu mesti ikut menganuti agama tok ayah kamu dan mengikut rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil khitab pada Bani Israel zaman Nabi, Yahudi zaman Nabi. Mu ikut tok ayahmu, ikut Nabi yang ada sekarang. Dan dalam ayat-ayat yang kita akan baca nanti, insya-Allah ada 10 nikmat yang diungkitkan oleh Allah kepada Bani Israel. Insya-Allah kita ambil satu persatu sampai habis. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan ingatlah bahawasanya aku telah melebihkan nenek moyang kamu yang taat dahulu atas orang-orang yang ada pada zamannya. Jadi di antara kelebihan limpah kurnia Allah Ta'ala kepada tok nenekmu, min irsalir rusul, ramai nabi-nabi, rasul-rasul dari kalangan Bani Israel. Ada yang disebut dalam Quran, ada yang tidak disebut namanya dalam Quran. Minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus. Tuhan kata ada nama yang kami sebut, kisah-kisah mereka disebut. Ada orang nabi yang kami tak sebut pun kisah mereka. Itu hikmah. Kalau Tuhan nak sebut semua, panjanglah pula Quran, tak jadi 30 juzuk, mungkin jadi 300 juzuk. 30 juzuk ni mampu dihafal, mampu dihayati, dan mari zaman penjajah ni tidak mampu untuk dilaksanakan undang-undang Al-Quran. Bercanggah. Sekarang jangan main. Kalau ada pendakwah menyebut undang-undang adalah Islam sekian-sekian, bercanggah dengan perlembagaan, boleh diambil tindakan
dan boleh dipanggil untuk disiasat. Dikira mencabar perlembagaan. Ini yang setengah ulama-ulama yang agak keras mengkritik ni. Undang-undang demokrasi ni meletakkan undang-undang lebih tinggi daripada Quran. Bahaya. Tapi oleh kerana kita di bawah tekanan, kita bercakaplah di atas dasar alam nyata realiti. Banyak di antara Syekh Ahmad Syakir, dia tulis sebuah kitab Al-Syari'atul Ilahiyah lama tak sebut dah. Syari'atul Ilahiyah, maknanya undang-undang syariat. Ulama yang kemudian itu Al-Syari'atul Ilahiyah la qanun al-wad'iyah. Ini orang lain pula tulis undang-undang syariat, bukan undang-undang sibir yang direka oleh manusia. Panjang perbahasan. Ahmad Syakir tadi al-hukmul jahiliyah. Apa hukmul jahiliyah yabghun. Panjang pula cerita itu. Kalau timbul yang ni pula 3 art pula masuk ni. Jadi kita mengatakan hati-hatilah kita dengan 3 art ke 3 apa. Kalau dia bercanggah dengan Quran, kita sebagai seorang Islam ada pegangan kita, ada akidah kita, ada kepercayaan kita. Jangan diikut sangat permainan orang kafir. Orang Kelantan kata jangan ikut era kafir sangat. Kita ni ada akidah, ada syariat, ada perundangan. Baiklah. Jadi di antara nikmatnya Allah Ta'ala jadikan mereka rasul, wa inzalil kutubi alaihim, Allah Ta'ala turunkan kitab ke atas mereka. Taurah, Injil, Zabur, mari. Allahu Akbar. Wa ghairu zalika minan ni'amil khassah, dan banyak lagi lah nikmat-nikmat yang khas yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia. Kata Abu Al-Aliyah, seorang ulama tafsir, Abu Al-Aliyah kata apa? Wa anni faddaltukum alal alamin qala bima'utu. Allah Ta'ala beri kepada Bani Israel al-mulku, kerajaan. Sulaiman dengan Daud raja, tapi nabi, rasul. Ada yang ditugaskan rasul-rasul bukan raja, dan diturunkan ke atas mereka kitab. Jadi Allah Ta'ala lebihkan alal alamin, ay ala alam man kana fi zalika zaman. Jadi mengatasi semua orang zaman itu, Bani Israel, nabi-nabi mereka mengatasi orang lain. Dia tidak mengatasi semua masa dia, sebab mereka bersifat tempatan, lokal authority. Maknanya setiap nabi itu dia mari pada kaum dia. Orang ni kaum dia. Kecuali Nabi sallallahu alaihi lil alamin, kepada seluruh alam. Fa inna likulli zaman aliman. Setiap zaman tu ada orang alim. Maknanya Bani Israel, nabi-nabi mereka orang yang paling baik pada masa dia. Allahu Akbar. Baik. Ayat ini tanda pelajar. Kita bagi nombor ayat ya, supaya ahli-ahli tadabbur boleh teruskan perbincangan. Dalam surah Ad-Dukhan, surah tanda surah Ad-Dukhan ayat 32, dalam surah Al-Maidah ayat 20, wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum. Hey, Allah Ta'ala bagi tahu Musa, bagi tahu pada Bani Israel, ingatlah nikmat Allah Ta'ala ke atas kamu. Iz ja'ala fikum anbiya. Tengok, Allah jadikan di kalangan kamu nabi-nabi. Wa ja'alakum mulukan, Allah Ta'ala jadikan di antara kamu raja. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal amin. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kamu ilmu, kitab, benda yang tidak diberikan kepada orang lain pada waktu itu. Surah Al-Maidah ayat 20. Ayat yang pertama tadi surah Ad-Dukhan ayat 32. Baik, kita berpindah kepada ayat 48. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan peliharalah diri kamu dari azab sengsara hari akhirat, yang padanya seseorang tidak dapat melepaskan orang lain yang berdosa sedikit pun dari balasan Allah Azza wa Jalla. Ingat hari yang dahsyat ni. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Lamma zakkarahumullahu ta'ala bini'amihi, Allah Ta'ala peringatkan Bani Israel dengan nikmat-nikmat Allah. Atafa ala zalikat tahzir, Allah Ta'ala bawa mari ayat amaran, peringatan. Kalau kerah kepala masih lagi tak dengar kata,
tunggu seksaan akan menimpa. Maka Allah Ta'ala kata, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsi syai'a. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka, ittaqu ay in ya'taqidu, kamu beriktiqadlah adanya Allah, jauhkan diri pada syirik. Wa yaf'alu ma yakunu hajizan bainakum min azabihi, buatlah amalan-amalan yang boleh menyekat kamu daripada azab Allah pada hari kiamat. Hari kiamat mana? La taqdi fihi nafsun nafsin, orang lain tak boleh tolong orang lain, tak boleh tolong. Itu peringkat awal lah. La yughni fiha ahadun kainan man kana, so, ayah ngemak pun tak boleh tolong kita, anak-anak pun tak boleh bantu, sikit pun tak boleh. Tak boleh. Masing-masing berjalan, tak pakai baju, tak pakai selipar, mencari siapakah yang akan membela kita. Allahu Akbar. Wala yuqbalu minha syafa'atun, dan tidak diterima syafaat daripadanya. Syafaat adalah pertolongan. Mana orang kafir tidak diterima sama sekali. Dalam surah Al-Muddathir ayat 48 Allah kata, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tak ada faedah orang nak tolong. Tak ada orang nak tolong. Asal tak ada nak tolong. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 100 dan 101, fama lana min syafi'in. Ahli neraka duduk bertepik, tak ada orang tolong kita. Wala sadiqin hamim, tak ada kawan, tak ada teman mari tolong tanya khabar kita. Bertepik. Karena itulah kata Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, dia kata, ayyuhal mu'minun, hei orang beriman, carilah teman-teman yang baik-baik, bersahabatlah dengan orang baik, orang soleh, orang yang beriman, orang yang mengikut sunnah. Jangan hidup sahabat dengan orang yang pelik-pelik, jangan. Sebab di akhirat esok, orang yang Allah Ta'ala benarkan, orang mukmin, amal mukminah, orang beriman, tuqbalu minha, diterima pertolongan, dia panggil syafaat, boleh terima. Tapi dengan syarat orang itu mendapat keizinan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi bila orang mukmin masuk dalam syurga, dia pun duk cari mana kawan member aku dulu. Kita pergi masjid sekali, makan teh sekali, tapi dia tak ada dalam di sini, dalam syurga ni tidak ada. Kenapa? Dia bincang, dia cari, kata malaikat, pergi tengok sebelah dalam neraka. Pergi tengok, Allah mudah sini. Sebab apa dulu kita pergi masjid sekali, tiba-tiba awak dalam ni? Kata di sahabat dia ni, aku ada maksiat. Dia tak ada syirik. Kalau ada syirik tak keluar dah. Dia terjebak dengan maksiat senyap-senyap. Mari masjid lepas maya, pergi ambil riba ke, ambil rasuah ke, lah, dia duduk gosok kubur pemujaan apa-apa ke, mana ada kesalahan. Jadi ketika itu orang meminta izin dengan Allah Ta'ala nak tarik sahabat dia yang sudah dibakar masuk neraka. Dah, tidak kata free. Tarik hak rentung dah, kata orang. Allahu Akbar. Jadi sekurang-kurangnya ada sadiq. Jadi puak kafir kata, wala sadiqin hamim. Tak ada orang mari tanya khabar, tak ada kawan mari. Sedangkan orang lain sebelah-sebelah dia mari seorang-seorang. Mai. Panggil kawan. Sebab itulah ada orang celupa, dia ada pesan kita, ustaz, jangan lupa cari saya. Kata cari mana? Cari ya. Ini suruh kita cari dari neraka. Kita kata ayat tak cerdik. Orang tak pesan orang cari dari neraka. Kita pesan orang, ustaz, jangan lupa doakan kita bersama dalam syurga. Baru ayat positif. Ni duk main jangan cari saya dari neraka. Mau nak pergi neraka kah? Kita celak mata sikit. Awak nak pergi neraka? Dah, apa suruh cari apa? Kita ayat dia panggil ayat negatif. Suruh orang cari kita dari neraka. Mana seolah-olah kita bersedia nak masuk neraka. Apa punya cerita awak ni? Orang tak pesan lagu tu. Kita pesan, tolong doakan kita bersama masuk dalam syurga, jauhkan diri dari neraka. Baru betul dia punya pesanan. Allahu Akbar. Mana pakhwana kita ni? Jadi orang yang beriman dibenarkan untuk syafaat. Dibenarkan untuk syafaat pada hari kiamat itu, sebagaimana ayat suratul Najmi ayat 26, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u yarda. Berapa ramai orang yang hebat-hebat dalam dunia ni di langit dulu tidak dapat memberi pertolongan pada orang pada hari kiamat, kecuali
Allah izin, siapa dia nak izin, dia izin, dan Allah Ta'ala redha kepada orang itu. Orang nak gitu orang ni, dia tu orang baik. Dia kena dia orang baik dulu. Jangan. Wala yu'khazu minha adlun, dan tidak pula diambil daripadanya sebarang tebusan. Nak pergi tebuh, dia ada harta banyak nak tebuh dia daripada neraka. La, ay la yuqbalu minha fidaun, tidak diterima daripada mereka sebarang tebusan. Tanda ni pelajar, ayat ini ditafsir dengan ayat surah Ali Imran ayat 91, Ali Imran 91, Al-Maidah ayat 36. Semua tu tak boleh nak tebus belaka. Surah Al-Hadid ayat 15, di akhir ayat Tuhan kata apa? Wala hum yunsarun, dan mereka yang bersalah itu tidak akan diberi sebarang pertolongan. Ay laisa lahum ahadun yunqidhuhum min azabillah, tidak ada siapa yang boleh menyelamatkan mereka daripada azab Allah. Allahumma asturna ya Rabb. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Tulis ayat ini ditafsir dengan ayat surah At-Tariq ayat 10, As-Saffat ayat 25 dan 26, surah surah Al-Ahqaf ayat 28. Pelajar-pelajar tadabbur tulis nombor-nombor ayat, lepas ni ulang balik. Kita tak cukup masa ni. Baik. Maka ayat 49 ni Allah Ta'ala mula sebut ni'amullahil asyarah alal yahud, 10 nikmat Allah Ta'ala beri pada Yahudi yang Tuhan sebut tadi. Uzkuru ni'mati, nikmat yang pertama, tanda letak nombor 1 ayat 49, nikmat yang pertama. Baca kita tadi, tak baca lagi kan? Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Boleh, itu nikmat yang pertama. Nikmat nombor 1. Dan kenangkanlah hei Bani Israel, uzkuru ya Bani Israel. Kita dah sebut dalam siri yang lepas, semua perkataan iz dalam Quran dengan mana uzkur, iz dengan mana uzkur, ingatlah, jangan lupa, kenangkanlah, samalah tu terjemahan dia. Ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya yang jahat, yang sentiasa menyeksa kamu dengan seksa yang seburuk-buruknya. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Jadi Fir'aun ada cerita lah. Masyarakat kita ni suka dengan cerita. Dia panggil cerita Israiliyat. Katanya, cerita dianya, Fir'aun ni dia tengok, dia mimpi api mari nak bakar dia. Api tu keluar daripada Baitul Maqdis pergi ke Mesir. Semua rumah dia masuk, kecuali rumah Bani Israel tak masuk. Dia pun panggil tukang mimpi lah. Dia panggil, orang panggil pentadbir mimpi. Bos, apa ni mimpi ni? Api-api mari masuk dalam rumah kita ni, kecuali rumah Bani Israel, kenapa tak masuk? Bos dia kata kerajaan Fir'aun akan jatuh, akan runtuh di tangan seorang laki-laki dari Bani Israel. Lepas pada tu Fir'aun, orang panggil terkejut lah dia. Kalau orang Kelantan panggil gila bertambak Fir'aun. Gila bertambak ni maknanya nana lah dia. Jatuh perintah bunuh anak laki-laki, anak perempuan biar, sebab perempuan tak masuk dalam mimpi ni. Allahu Akbar. Jadi makalah berlakulah pembunuhan
Jadi Fir'aun ni sebenarnya dia telah menyeksa Bani Israel, bukan sakat dia bunuh. Ada Bani Israel yang dijadikan khadam, dijadikan hamba, dia macam-macam dia pekerja berat. Fir'aun ni siapa? Tanda belajar. Fir'aun ni laqab, gelaran Raja Mesir pada masa tu. Dipanggil Al-Batalisah. Kaisar, Raja Rom. Kisra, Raja Parsi. Tabain, Raja Yaman. Najashi, Raja Habasyah. Khaqan, Turki. Batlimus, India. Dia ada nama belaka. Boleh tulis ke tak budak-budak ni? Tulis mula. Fir'aun, Mesir. Kaisar, Rom. Kisra, Parsi. Tuba, Yaman. Najashi, Habasyah. Khaqan, Turki. Batlimus, India. Itu nama-nama. Jadi nama dia lain. Katanya nama Fir'aun hak zaman Musa tu nama dia Ramsis. Nama apa? Ramsis yang kedua apa dah? Yang pentingnya Fir'aun lah dia tu. Fir'aun ni nama raja. Nama Fir'aun. Macam kita lah ni macam-macam nama lah. Presiden lah, apa dia lah, apa ni, Perdana Menteri lah. Itu semua tu nama gelaran lakab pada jawatan. Bukan nama orang lain pula. Baik, Fir'aun ni, maka mereka menyembelih, tengok mereka menyembelih anak laki-laki. Setelah dia mimpi tadi, dia tengok anak laki-laki bau lahir, sembelih. Dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Sedang kejadian yang demikian itu mengandungi bala, bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu. Memang tak besarnya. Kena bunuh. Hak dia bunuh. Hak dia buat hamba. Maka Allah Ta'ala nak malukan muka Fir'aun. Allah Ta'ala kata, mudi bunuh anak orang sebab takut hilang kerajaan. Ambil Musa nak hilang kerajaanmu, multak dalam istana. Ini kalau kita mikir ngotok kita saja. Apa dia? Fir'aun tak boleh fikir, budak ni lah pelik ni. Apa masuk dalam kotak mari ke istana aku ni? Hak ni. Tapi Allah tutup otak dia. Kebetulan pula Fir'aun pula tak ada anak. Isteri dia Asiah kata, bang, ni anak angkat kita ni, hak ni lah nak lawan budak tu. Dia pun boleh terima. Jadi Allah Ta'ala nak malu ke Fir'aun. Dan dia kata dia ngaku jadi Tuhan. Kalau Tuhan tak kenal orang ni musuh. Hai Tuhan, pagi petang pergi ke jambat Tuhan. Hai, malu kita. Baiklah. Itu yang pertama. Tulis ayat 50 ni. Nikmat yang kedua, nikmat melintasi laut dikeringkan semata-mata nak suruh Bani Israel lepas daripada ancaman dibunuh oleh Fir'aun. Allahu Akbar. Jadi ayat ini Allah Ta'ala nyatakan bahawa Fir'aun sombong, angkuh, takabur, mengaku jadi Tuhan. Tapi Allah Ta'ala kata oleh kerana dia ni sombong, dia kata semua Mesir ni di bawah kawalan dia. Wa hadhil ajhanahar, sungai-sungai ni mengalir di bawah istana aku ni. Maka Allah Ta'ala matikan dia dengan apa yang dia angkuh. Dia sombong dengan air, kita mati dalam air. Tengok ayat apa ni 50. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Ingatlah dan kenangkanlah. Dengan mana uzkur, ingat kenangkanlah ketika kami belahkan Laut Merah. Laut Merah ni zaman sekarang dipanggil Laut Merah, Al-Bahrul Ahmar. Zaman Fir'aun tu dia panggil Laut Qalzum.
Laut Qalzum. Qaf lam zai mim. Laut Qalzum. Zaman itu. Lalu dia panggil Laut Merah. Ketika kami belahkan Laut Merah untuk kamu lalui, kerana melarikan diri dari angkara Fir'aun, Allah selamatkan kamu. Ingat, Bani Israel, Allah keringkan laut. Sehingga orang buat teka-teki, laut apakah, bumi manakah yang tengok matahari hanya sekali dalam hidup dia? Bumi mana weh? Bumi tengok matahari sekali dalam hidup. Jawabnya bumi dasar Laut Merah tadi. Sebab dia kering, Musa lalu kot tu. Lepas tu mari tutup balik. Tak ada. Kalau ni tak kering-kering lagi. Itu teka-teki lah kalau kita nak lawan banyak lagi hak lain tu. Hak sungai kering lepas tu jadi tahu ceritalah, yang penting hak besar. Maka kami selamatkan kamu, Bani Israel, wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun, dan kami tenggelamkan Fir'aun bersama-sama geng-geng dia sedang kamu menyaksikan. Mu tengok. Tak tengok apanya. Nabi Musa mari nak cerita panjang tak boleh dah lewat ni. Dia kata bila Nabi Musa sampai dekat dengan laut, belakang Fir'aun, tentera Fir'aun mari. Nabi Musa depan. Pengikut Musa kata, ya Musa illa namudrakun. Musa, kita kena tangkap dalam Musa weh, Musa. Menangislah takut ni. Nabi Musa jawab dengan iman, la kalla inna ma'iya rabbi sayyidin. Musa kata, tidak, aku ada Allah yang akan menyelamatkan. Ketika itu Allah firman pada Musa, wa auhayna ila Musa an yadrib bi asakal hajar al-bahr. Musa, tungkak tanganmu tu pukul. Nabi Musa pergi tepi laut, tungkak kecil, tungkak wahalau kambing, bukannya besar. Ping, fam falaqa, laut pun terbelah lalu jadi kering. Allah, pergi cepat. Selamatlah Nabi Bani Israel. Fa anqazahu Allah Fir'aun. Mari Fir'aun bahasa jenis kita kata tolol dah. Bos, laut ni lain, air tengok nak, air bergolok begini air. Dia jadi macam bukit, tengok. Tanda cerita ni dalam surah Asy-Syu'ara ayat 61 hingga 66. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin fa auhayna ila Musa an idrib bi 'asakal bahra fanfalaqa fakana kullu firqin qattaudil azim. Jadi setiap lorong tu macam bukit besar. Laut dah lah, bukannya sungai. Laut air dia bergerak gini. Air nak lalu. Kalau tak ingat kalau Fir'aun belakang tak masuk tak? Masuk tak? Air bergerak gini. Musa pergi. Fir'aun mari. Terus lagi. Kuda Fir'aun tak mau masuk laut. Ni cerita tulis ni. Cerita Israiliyat ni. Aku cerita nak suruh Wa'ila ingat tu. Israiliyat ni boleh cerita tapi tak boleh percaya. Itu cerita. Katanya malaikat ke berupa kuda betina. Rupanya kuda main dengan betina lemah juga, lembek juga tu. Sah kau orang tak? Kuda ni pun zup masuk, kuda Fir'aun pun zup lah dia tu, gawe masuk lalu. Tapi tak ada lah. Allah Taala tak sebut cerita. Tuhan kata wa azlafna sammal akharin, masuk Fir'aun laut apa ni? Laut bercantur balik, matilah Fir'aun. Summa aghraqna al-akharin, kemudian wa nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Allah kata Fir'aun, aku hantar mayatmu ke laut, ke pantai supaya confirm pentasuk Fir'aun tengok mati sungguh bos, mati sungguh. Ni ada banyaknya. Dia takut ada orang-orang tasuk ni zaman kita pun ada ni. Dia kata Tok Syekh dia tak mati. Dia panggil pergi ke alam lain akan balik semula. Ada masih ada lagi. Abu Ya dia panggil ni. Abu Ya tak mati. Abu Ya pergi, Abu Ya bagi pula. Jangan duduk main Abu Ya lagi tu. Jadi supaya yang pertama Allah hantar balik mayat Fir'aun ke pantai untuk apa? Supaya orang boleh tengok Fir'aun mati sungguh. Ni mayat mendiang ada sini. Yang keduanya Allah kata liman khalfaka ayah, supaya orang belakang bagi tengok sombong, angkuh,
takabur, besar kepala, kerah kepala, mati juga. Jadi kita jangan duduk sombong dalam dunia ni. Pasal itulah bila kita kena belajar daripada mendiang Firaun, kita bila kita berkuasa, kita boleh sekat itu, sekat ni, halang itu, halang ni, sekatlah. Ali sihir Firaun, waktu Firaun nak bunuh dia setelah mereka beriman, dia kata faqdima anta qadin innama taqdi hazil hayatid dunya. Buatlah Firaun nak buat apa akta, mu boleh bawa atas dunia, mu mati esok apa kamu tahu. Jadi kita sekarang ni pun jangan sombong lah. Orang-orang yang memegang tapuk kuasa, lebih bagi kuasa yang sangat rapuh. Kuasa-kuasa demokrasi ni rapuh. Sekali orang tarik sokongan jatuh kita. Jangan ada sombong. Ingat ke boleh tukar langit kata orang tua. Bercakap tak tengok kiri kanan. Kita mengatakan mana-mana orang yang zalim atas dunia ni, ya Allah hilangkanlah kezaliman mereka, sebagaimana hilangnya Firaun di atas landscape dunia ini. Allah Ta'ala hantar balik mayat Firaun untuk dijadikan iktibar. Baiklah, kita cerita kita panjang dah dalam siri-siri hak dulu-dulu. Sekali pertama tu panjang ada cerita tentang Firaun. Sekarang ni kita nak kita nak mula perlahan-perlahankan sikit. Kita bila kita belajar ilmu tentang Al-Quran, ibrah pengajaran tu betul. Janganlah kita bila kita belajar ni kita nampak orang tu orang ni, jangan. Kita mengatakan semua orang yang zalim atas dunia akan hilang. Kezaliman dia akan dikenang, akan dikutuk oleh orang sampai bila-bila. Tapi kalau kita buat baik pada orang, kalau kita tak ada pun, orang akan kenang dengan kebaikan. Hati-hati tuan-tuan, jangan sempit pemikiran. Kerana kita ta'assub pada orang, semua benda yahsabuna kulla sayhatin alaihim, semua orang kata kita tuju atas kepala orang. Kita kata siapa yang zalim atas dunia, insya-Allah sayazul, akan hilang daripada radar, daripada bumi ini. Siapa saja buatlah zalim, tak lama Firaun yang begitu angkuh pun hilang. Kalau setakat kita hok duduk main loleh-loleh gini, lagi cepat hilang. Allahu akbar. Baiklah, kita pergi kepada ayat seterusnya. Ayat 51. Wa idh wa'adna Musa 40 laylah thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan kenangkanlah ketika kami berjanji kepada Nabi Musa untuk memberi Taurat padanya sesudah ia bersiap. Ingat mulai awal bersiap tu. Kalau tulis saya baru ada alif, ni bersiap selama 40 malam. Musa, siapkan diri kamu, 40 malam kita pergi munajat di Tur Sena. Nabi Musa pergi. Summa takhaztumul ijla min ba'dihi, kemudian setelah kamu pergi, ia pergi, kamu pun menyembah patung anak lembu. Ini jadi surah Baqarah ni, cerita anak lembu ada sini. Wa antum zalimun, dan kamu sebenarnya orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri. Zalim terhadap diri sendiri. Jadi kita mengatakan wazkur ya Bani Israel mawa'id. Bani Israel ingat, aku dah janji dengan Nabi Musa 40 malam nak bermunajat. Nabi Musa pergi bermunajat. Dia tinggal siapa? Dia tinggal Harun. Harun, adik-beradik dia jadi pengganti. Mari Musa seorang lagi, nama dia Musa Samiri. Musa Samiri ni bila Nabi Musa tak ada, dia buat ona. Katanya dia ambil perhiasan mah-mah bawa Bani Israel, dia kumpul, dia buat anak lembu. Macam mana entah dia punya teknologi, lembu tu boleh bertempik. Dia kata ni Tuhan. Musa silap tepat, pergi cari di bukit, Tuhan duduk di kampung. Abi pakai sembah anak lembu. Panjanglah cerita. Nabi Harun ni dia tidak kasar macam Musa gedebe. Dia larang. Bila dia larang, orang tak takut dia. Pakak mari nak pukul Harun. Jadi Harun pun larang, tapi orang tak dengar. Jadi Nabi Musa dapat maklumat di Tur Sena bahawa Bani Israel di kampung sembah lembu.
Sakit kepala dah dia dengar ni. Tapi nak balik tak boleh lah sebab dia punya tempoh munajat dia 40 hari, 40 malam. Maka Allah kata, bila Nabi Musa balik, cerita ni ringkas lah, nak panjang tak boleh. Bila Nabi Musa balik, panggil semua Bani Israel, capuk anak lembu semua, maka disuruhnya bertaubat. Disuruhnya bertaubat. Bila taubat, Allah terima taubat. Tengok ayat 52. Summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahan kamu dan supaya kamu bersyukur. Jadi Nabi Musa balik, Musa dia dengar di Tur Sena, dia boleh sabar. Bila dia balik tengok Musa orang semua lembu, wa alqal alwah, campur kita jatuh. Tulis kaedah. Kata di ulama, laisal mukhbar kal muayanah, tak sama tengok dengan dengar. Dia dengar nak marah dah tapi sabar. Bila tengok orang semua lembu, campur, Taurat dia campur. Marah Nabi Musa. Kita ni sebab itulah kita kadang-kadang benda kita dengar tak sama yang kita lihat. Kita tengok sungguh. Tengok sungguh baru kita tahu suasana. Tapi Allah Ta'ala maafkan Bani Israel. Sebab apa dia maafkan? Sebab setelah mereka bertaubat. Maknanya walaupun dia salah, tapi kalau dia bertaubat dimaafkan. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, kita break setakat itulah. Setakat ayat berapa ni? Ayat 52 tak? Ya. Wa iz ataina Musal kitab wal furqan, tanda itu. Itu dia panggil nikmat yang ketiga. Nikmat yang ketiga. Nikmat yang ketiga, wa iz ataina Musal kitab, nikmat yang ketiga Allah Taala terima taubat dia. Tulis mula susunan. Nikmat yang ketiga, qabulut taubah. Allah Ta'ala terima taubat daripada Bani Israel. Adapun ayat 53, wa iz ataina, itu sambungan besok, insya-Allah. Kita sambung dalam siri yang akan datang. Hari ini kita nak beri setakat ayat 52. Ayat 52 itu nikmat yang ketiga. Tulislah. Nikmat yang ketiga iaitu Allah Ta'ala terima taubat Bani Israel. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan ayat kita jangan secara sangat ringkas. Sekarang kita berpindah ke mencari 5 faedah. 5 faedah. 3 nikmat hari ini. Nikmat yang pertama apa? Nikmat yang pertama, Allah Ta'ala sebut mereka dibebaskan daripada ancaman Firaun. Nikmat yang kedua, mereka masuk dalam laut, melintasi laut Kalzum. Nikmat yang ketiga, Allah Ta'ala terima taubat. Ini semua nikmat. InsyaAllah nikmat yang keempat, wa iz qala Musa liqaumihi, kita sambung dalam siri yang akan datang. Sekarang kita berpindah mencari faedah. Tulis apa faedah? Faedah yang pertama, ya Bani Israel azkuru ni'mati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat. Kata di ulama, nisbatun ni'am daiman ila Allah. Semua nikmat ni kita kena sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, sebab dialah yang memberi segala nikmat. Nikmat Bani Israel tak mari dengan usaha mereka, bukan dengan susah payah mereka, bukan dengan pusaka daripada tok nenek mereka. Tapi Allah kata apa? An'amtu, aku beri nikmat pada kamu. Mana tak nikmat? Firaun kejar, laut terbelah. Nak kata apa? Semua itu nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Kita hari ni pun, kalau Allah Ta'ala tak beri nikmat kepada kita keimanan, Allah Ta'ala tak beri nikmat kepada kita kepahaman, Allah Ta'ala tak beri nikmat kepada Islam, tak tahu duk mana kita hari ni. Jadi kita kata nikmat Allah Ta'ala beri sangat besar kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, nikmat yang kedua, yasumunakum su'al azab. Allah Ta'ala cerita Fir'aun telah mengkhianati kamu.
menyeksa kamu dengan berbagai-bagai siksaan. Tengok dalam ayat ini Tuhan kata yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna. Azab tu apa dia? Mereka menyembelih kamu, anak-anak laki-laki, tanpa waw. Dalam surah Ibrahim ini dipanggil lataif. Lataif maknanya kehalusan seni Al-Quran. Dalam surah Ibrahim ayat 6 Allah kata yasumunakum su'al azabi wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna, dan mereka sembelih anak laki-laki kamu. Apa beza? Kenapa di surah Ibrahim ayat 6 ada waw, dalam surah ini, surah Al-Baqarah ini tanpa waw? Su'al azabi yuzabbihun, di sana su'al azabi wa yuzabbihuna. Jadi tulis dalam surah Baqarah Allah Ta'ala nak nyatakan jenis azab. Mereka telah menyeksa kamu, menyembelih anak. Salah satu daripada seksaan itu menyembelih anak laki-laki kamu. Karena itulah ditafsirkan su'al azab bi annathu at-tazbih wal istihya. Laki-laki bunuh, perempuan hidup. Tapi dalam surah Ibrahim Allah SWT nak memperingatkan nikmat. Nak ingat nikmat. Yasumunakum su'al azab wa yuzabbihuna wa yastahyuna. Jadi itu dia panggil nak sebut nikmat. Yang di sini menyebut jenis azab. Dalam surah Ibrahim Allah panggil ti'dadun ni'am, nak menyebut tentang nikmat. Sebab tu di sana ada waw, di sini tak ada waw. Kalau kita tenggelam dalam ilmu ni, ilmu lataif al-tafsir, gelak kita duduk sini. Maknanya satu-satu tengok beza, ada waw tak ada waw pun sudah lari, berbeza dia punya makna. Mari kita cari hal lain pula. Panjang lagi tu. Yang ketiga, wa aghraqna ala fir'aun, kami tenggelamkan keluarga Fir'aun. Maka kata di para ulama, bila sebut keluarga masuklah tuan dia. Bila sebut keluarga ni masuklah tuan dia. Ini keluarga fulan, mana ayah dia masuk sekali, bukan anak dia saja. Jadi itu dia panggil annal al, semua kata family itu masuk. Family, keluarga fulan, mana fulan tu bermula dengan dia, patah anak cucu dia. Dan wa aghraqna ala fir'aun, kami tenggelamkan Fir'aun dengan keadaan kamu tengok. Kamu tengok Fir'aun. Ayat ini bahawa nikmat ni besar bila kita tengok orang musuh kita binasa depan kita. Besar nikmat. Sebab itulah orang sekarang ni dia suka dengan drama tanah kubur. Dia suka benar drama tanah kubur. Sebab tanah kubur ni kalau orang enak mati, ular tunggu dalam kubur, lidah terjelai, busuk bangga. Ini semua khurafat berlaku ni. Allah Ta'ala sembunyikan rahsia kita. Jangan kita minta Allah dedahkan. Kalau Tuhan dedah kita, tak ada orang nak pergi ke bumi mayat kita. Busuk bangga habis. Oi, kakak ni jahat oi. Bau hanyir dia makan riba. Bau hapok dia makan rasuah. Apa lagi macam-macam jenis bau ni. Kita kata ada berlaku dia ni. Siapa nak pergi ke bumi mayat? Bahasa jahat ni. Campur dia makan dia anjing. Lah. Allah sembunyikan rahsia. Jangan duduk main-main lah. Kemudian Allah Ta'ala binasakan Fir'aun dengan keangkuhan dia. Oleh kerana dia kata wahazil azab, semua sungai yang mengalir di bawah istana aku, maka Allah Ta'ala tenggelamkan dia dalam air. Kebanyakannya macam tu. Kebanyakan dia orang-orang yang sombong angkuh, Allah Ta'ala matikan dia dengan keangkuhan dia. Tengok kaum Samud. Wa ila hudin akhahum wa ila adin, kaum Ad, oleh kerana dia buat binaan tinggi-tinggi atas bukit, Allah Ta'ala mari azab dengan angin. Habis terbalik kuai habis. Pelata kata. Puan-puan Samud, kaum Nabi Saleh, dia belah bukit masuk dalam. Allah Ta'ala oleh kata dia rasa dia kuat, Tuhan hantar mari letusan suara. Suara masuk dalam bukit, mati. Semua kumpulan-kumpulan ni mati mengikut kesombongan. Kita ni pun siapa dia sombong atas dunia, begitulah dia akan mati. Wal'iyazubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala. Baiklah. Yang kelima, Allah Ta'ala sebut arba'ina laylah, 40 malam. Jadi adakah kita nak munajat, nak bertapa 40 malam seperti Nabi Musa? Kita kata tidak. Pertapaan yang paling lama yang kita buat pun yang dibuat oleh Nabi SAW, i'tikaf. Nabi kita i'tikaf berapa hari? 10 malam terakhir Ramadan. Lalu ni ada lagi ni orang pergi bertapa dalam gua 40 hari, tak semaya jemaah. Kita kata ini karut lah kau ni. Tidak ada dalam sunnah itu punya cara.
Satu lagi. Yang kedua Allah Ta'ala sebut malam. 40 malam, maknanya 40 malam, 40 hari lah. 40 hari. Sebab dalam sudut sejarah, tarikh fannul Arabiyah, anna tarikh mula malam. Kita kata hari Jumaat. Hari Jumaat banyak selawat. Maka bermula selawat maghrib hari Khamis. Maghrib hari Khamis sampai maghrib hari Jumaat. Jadi kita kata kalau malam bermula di situ dari sudut bilangan. Kecuali haji. Haji tak. Haji tanda. Haji wukuf di Arafah dia tak mula malam, dia mula zuhur hari Arafah berakhir sampai subuh hari yang ke-10. Lain. Orang lain semua mula malam kecuali haji Arafah dia bermula siang, bermula pada zuhur berakhir malam yang ke-11, malam 10. Mana berakhir subuh hari Arafah, subuh hari raya. Tulis molek. Bermula zuhur hari Arafah hari 9, berakhir dia pada subuh hari raya. Maknanya orang lain mula malam dulu baru siang, kecuali Arafah siang pergi ke malam. Wallahu alam. Tak boleh nak panjang dah. Cerita ni cerita menarik, tapi nak panjang tidak boleh. Yang terakhir yang kelima, tulis ayat yang kelima. Thumma afauna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun. Besar dosa Bani Israel. Syirik, sembah lembu, macam-macam dia punya kerana, tapi bila mereka bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat. Kalau kita dosa tak apa besar balik lagi, tak sampai ke syirik ni, masih ada peluang untuk bertaubat. Karena itulah ayat ini at-tafakkur fi sa'ati ilmillah, kita mesti berfikir tentang luasnya rahmat limpah kurnia Allah Ta'ala kepada kita. Besar mana dosa, Allah Ta'ala terima taubat kalau kamu betul-betul bertaubat taubatan nasuha, insya-Allah. Kalau cerita taubat ni Allah kata-kata summa afauna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun, kami maafkan kamu setelah kamu bersalah berdosa, mudah-mudahan kamu orang bersyukur. InsyaAllah saya yakin tuan-tuan sangat berminat untuk cerita tentang taubat. Jangan lupa live kuliah maghrib kita malam ni, tajuk dia taubat dan syarat-syarat kesempurnaannya. Kita akan rungkaikan satu, biasa kita dengarlah taubat ni kena menyesal, kena tinggalkan dosa yang lepas, berazam tak mengulang balik lagi, hantar balik pada orang. 4, kita akan rungkaikan 4 perkara dalam siri kuliah maghrib malam ni dengan banyak lagi isu-isu taubat dan syarat-syaratnya. InsyaAllah kita jumpa di malam ni lepas maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.